الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat menghadirkan diri untuk solat Jumaat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara solat dengan solat itu adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Jumaat dan Jumaat adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan dan Ramadan, maka itu juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita ni macam-macam cara untuk mengampunkan dosa kita. Kalau kita ada dosa-dosa kecil, insya-Allah dengan banyaknya amal kurang dosa kita. Kerana di dalam kaedah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala firman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda benda sama, iaitulah apabila kita buat apa-apa kebaikan, benda baik kita buat, yang baik ini akan mengampunkan dosa yang lampau. Di dalam hadis sebut, di dalam Al-Quran pun sebut. Jadi bila kita buat baik, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kecil. Kalau tak ada dosa besar, banyak kebaikan yang kita buat, insya-Allah di akhirat nanti ketika kita ditimbang mizan pahala kita, dosa kita, yang mana berat? Kalau pahala itu berat, tak ada hutang dengan makhluk, tak pukul orang, tak mengumpat dengan orang, tak berhutang dengan orang, insya-Allah boleh masuk syurga. Kalau berat pahala. Tapi kalau berat dosa, sikit je berat, 1 zarrah. Contoh, bila timbang, dosa tu berat sikit, 1 zarrah. Tak ada kabel lain, tak ada saksi, tak ada syafaat, tak ada apa, maka oleh kerana 1 zarrah itu, orang itu boleh dimasukkan dalam api neraka untuk dibakar selama mana banyaknya dosa yang dia ada. 1 zarrah. 1 zarrah ni tak tahu nak cerita macam mana. Dulu orang kata 1 zarrah ni semut yang kecil. Tok guru dulu kata 1 zarrah ni adalah biji sawi. Orang sekarang kata 1 zarrah tu adalah atom. Tapi pendek ceritanya 1 zarrah ni mudah aja tuan-tuan. Satu entiti yang terkecil di dunia. Dialah paling kecil sekali di dunia, itu panggil 1 zarrah. Jadi 1 zarrah tu kalau beratnya menyebabkan masuk api neraka, maka dia akan masuk dalam api neraka bakar bukan kerana 1 zarrah, bakar dalam api neraka kerana dosa yang dia buat. Maka sebab itu kita banyakkan amalan kita. Banyakkan dari segi perkara-perkara fardu kita tunai, dan perkara-perkara sunat kita perbanyakkan lagi. Sebab itu Allah Ta'ala atur dalam hidup manusia ni cantik. Kalau tak pergi mana-mana, setiap tahun kita jumpa bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dianjur untuk memperbanyakkan amalan. Jauh sangat bulan Ramadan, maka kita ada pada hari Jumaat. Digalakkan pada kita untuk buat macam-macam amalan kecuali puasa. Kalau puasa jadi lembek, tak larat, tak payah puasa. Maka buat banyak lagi amalan lain boleh. Potong rumput, bagi sedekah, jumpa orang, bagi salam. Buat apa-apa kebaikan pada hari Jumaat. Itu pada hari Jumaat. Allah Ta'ala bagi lagi, kalau direzekikan pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, direzekikan pergi ke Mekah, Masjidil Haram, berlipat-lipat kali ganda. Untuk kita ni yang jarang buat kebaikan ni, jarang buat ibadah sunat ni, ada tempat-tempat untuk dilatih melakukan ibadah sunat. Kita kalau pergi dekat masjid-masjid, masjid yang ada gandaan pahala, ringan je bangun solat 2 rakaat. Ringan je solat-solat sunat yang lain.
Tapi bila di rumah rasa berat, maka kena datang masjid. Masjid datang insya-Allah lagi ringan daripada rumah. Maka sebab itulah kita diajar. Islam buat begitulah untuk mengajar kepada kita supaya sentiasa rajin beribadah. Hari Jumaat ni kita jumpa setiap minggu. Memang kita akan jumpa. Dan hari Jumaat ini adalah lebih mulia daripada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Oh, kita duk tunggu hari raya. Hari Jumaat kata Nabi SAW lebih agung di sisi Allah Ta'ala daripada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Maka sebab itu kita kena merayakan sebenarnya. Menganggap bila datang Jumaat ni bersiap awal. Pakai minyak wangi. Datang dengan pakaian yang kemas, bersih dan sebagainya. Merayakan hari ini. Memperbanyakkan ibadah sunat. Memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan selawat. Inilah hari Jumaat yang kita nak tunggu-tunggu sepatutnya. Jadi bila Jumaat ini datang, telah menghapuskan Jumaat yang lepas. Jumaat ni kita hadapi satu sampai jumpa Jumaat lagi. Mengampunkan dosa-dosa yang lepas. Itu adalah pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bayangkan sekiranya apabila ditimbang di akhirat nanti, Allah Ta'ala ni dah bagi macam-macam. Makna kalau kita tak istighfar pun, kalau tidak malas sangat ni, tak istighfar pun, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dengan banyaknya amalan. Seperti mana kita baca Al-Quran 10 satu huruf 10 kebaikan. Dan tidak keterlaluan kalau kita kata diampunkan 10 juga dosa dan keburukan. Kita datang masjid, satu langkah satu pahala. Satu langkah diampunkan dosa. Satu langkah diangkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi banyak keadaan yang mana ada orang kata pengampunan free. Tak minta ni kalau kita rajin sikit, astaghfirullahalazim. Itu rajin. Nabi SAW tak pernah tinggal istighfar setiap hari. Kita yang tak maksum ni istighfar setahun sekali, jarang-jarang. Nabi yang maksum istighfar tak pernah tinggal. Maka kalau tak buat pun istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dengan setiap kebaikan yang kita buat. Tapi dengan package, dengan tawaran, dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW ni, apabila ditimbang di akhirat masih berat dosa daripada pahalanya, maka orang begini memang tak boleh kata apa. Kalau masuk neraka, kita tak boleh kata Allah zalim. Allah dah bagi macam-macam pengampunan. Dia tak istighfar pun, dia buat baik, Allah dah bagi pengampunan. Tapi macam mana orang yang macam ni bila pergi ke akhirat, tengok-tengok berat dosa lagi. Dia buat apa? Kebaikan tak buat, dosa duk tambah. Ini orang begini cerah harapan untuk masuk neraka. Sebab dia tak ada keadaan yang mana dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosanya atau menambahkan pahalanya, dengan automatik dia akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setengah daripada para ulama, setengah daripada para sahabat sangat menginginkan supaya dapat masuk syurga tanpa hisap. Boleh masuk syurga tanpa hisap. Ini kita tengok di dalam kisah satu hari Nabi SAW dengan para sahabat. Bila Nabi cerita tentang golongan yang akan masuk syurga tanpa hisap, Nabi duk cerita tentang amalan, kebaikan, sifatnya dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, tolong doa aku termasuk dalam kumpulan itu. Maka dia pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, kamu akan termasuk di dalam golongan itu. Lalu
Sahabat-sahabat lain pun kata, wahai Rasulullah, doa aku juga. Yang ni pun minta, yang tu minta, semua minta yang ada masa tu. Maka Nabi SAW kata, tidak. Telah mendahului Ukasyah ke atas kamu. Sahabat tu nama Ukasyah. Maka seorang itu daripada kalangan sahabat Nabi SAW telah diketahui akan masuk syurga tanpa hisab. Dan berapa jumlah orang yang akan masuk syurga tanpa hisab? Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Nabi SAW ni dia sangat kasih pada umatnya. Sangat teringat pada umat. Yang dengan sahabat dia sangat sayang. Dengan kita yang tak pernah jumpa ni pun Nabi sangat sayang. Nabi sangat sayang. Sehingga pada suatu hari orang tengok Rasulullah nampak pelik. Maka Rasulullah, orang tanya, wahai Rasulullah, apa hal ni? Kenapa ni? Maka Rasulullah SAW kata, aku rindu kepada ikhwan aku, kepada saudara-saudara aku. Maka para sahabat kata, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Maka Rasulullah kata, tidak, kamu sahabat-sahabatku. Habis, siapakah saudara-saudara kamu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, orang yang tak pernah jumpa aku, tetapi orang itu mengamalkan amalanku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Kita tak pernah jumpa Nabi SAW. Kita duk amal sunnah, duk ikut Nabi, rindu pada Nabi. Nabi pun rindu kepada kita. Maka sebab itu Nabi SAW ni sangat kasih pada kita. Adakah kita membalas kasih Nabi SAW? Kita ni kalau dalam urusan dunia nak bisnes, dia kena ada kenalan. Nak cetak buku, kena tahu mana tempat cetak. Sebab tak ada kilang cetak yang iklan di media sosial, yang iklan di TV, tak ada. Orang yang nak buat apa orang panggil perfume ke apa ke, kena cari tempat-tempat. Kalau tak jumpa orang yang orang tengah, dia markup harga margin rendah. Jadi hidup dunia ni kita kena cari, kena perkenalkan diri dan sebagainya. Di akhirat pun begitu. Kita nak dapat syafaat Nabi macam mana? Nabi nak bagi syafaat pada kita tu macam mana? Nabi nak bagi, biarlah Nabi kenal kita. Macam mana Nabi nak bagi syafaat pada kita kalau Nabi tak kenal kita? Kita perkenalkan diri kita kepada Nabi SAW. Macam mana nak perkenalkan diri pada Nabi? Kita perkenalkan diri pada Nabi dengan banyak berselawat kepada Nabi SAW. Ada dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, pada hari Jumaat hendaklah kamu memperbanyakkan selawat kepada aku. Kerana pada hari ini dibentangkan kepada aku siapakah yang berselawat pada aku. Nabi boleh tahu pada hari Jumaat ni dibentangkan senarai ke gambar pun kita tak tahulah. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hari Jumaat dibentangkan kepada Nabi siapakah yang selawat pada Nabi, berapa banyak dia selawat pada Nabi SAW. Dalam riwayat lain sebut, amalan-amalan umat Nabi ni, Nabi kata, hidupku baik untuk umatku, matiku baik untuk umatku. Macam mana mati Nabi boleh jadi baik untuk umatnya? Kerana Nabi walaupun dah wafat, datang kepada Nabi SAW dibentangkan amalan kita. Sekiranya amalan itu baik, Nabi akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Sekiranya amalan kita itu buruk, sampai kepada Nabi. Nabi ni Rasul kita, sampai pada Nabi. Bila sampai pada Nabi, Nabi tolong istighfar untuk kita. Amalan kita mengampunkan dosa dah satu. Kita buat dosa, kita tak buat apa-apa pengampunan dosa, tak istighfar, tak taubat. Rupanya amalan itu sampai pada Nabi. Nabi pula tolong istighfar untuk kita. Tapi kalau mizan
duk timbang masih berat dosa, tak tahu nak cerita apa dah. Tak tahu nak cerita apa. Ini kasihnya Nabi SAW pada kita. Dan dalam umat Nabi ni ada keistimewaan. Apa dia keistimewaan yang diberikan pada umat Nabi? Dalam ramai-ramai umat Nabi ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 ni. Sebab Nabi suatu hari pernah bersedih, maka turun malaikat tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, pasal apa bersedih ni?" Maka dia kata, "Aku duk fikir pasal umat aku. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku." Maka Nabi SAW bila dah kata sedih tentang umatnya, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa umat Nabi ini akan ada satu kelompok masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Maka sukalah hati Nabi, gembira cerialah Nabi SAW. Peristiwanya di padang mahsyar nanti. Ketika manusia duduk di padang mahsyar, berdirilah, tak boleh nak duduk pun. Kita ni ada lagi ruang-ruang nak duduk kan. Tapi di sana tak ada ruang nak duduk. Hanyalah tempat untuk letak 2 tapak kaki. Macam sama seperti macam kita nak pergi cium Hajarul Aswad. Hanya letak tapak kaki je, mana boleh duduk. Duduk matilah. Duduk rapat itu. Itu Hajarul Aswad bolehlah sejam, 2 jam, 3 jam nak cium Hajarul Aswad. Tapi pada mahsyar ni ratusan tahun. Ratusan tahun duduk di padang mahsyar, tunggu je. Bangkit pada mahsyar, duduk terpinga-pinga, tunggu. Tak ada apa, tunggu je. Sehingga orang yang mana dibangkitkan itu, ada yang dibangkitkan dekat dengan Fir'aun. Ada yang dibangkitkan dekat dengan Namrud. Ada yang dibangkitkan dekat dengan orang-orang jahat. Maka kita harap kita dibangkitkan dekat dengan Nabi SAW. Sebab itu ada dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata para ulama, orang yang mana mencintai Nabi SAW, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dekat dengan Nabi. Jangan kita bayang Nabi duduk sebelah kita lah. Itu jauh sekali, sama sekali, walaupun kita harap begitu. Sebab yang dibangkitkan dengan Nabi ni, keliling Nabi tu Nabi. Nabi cerita Nabi bangkit, Nabi tengok Nabi Musa tengah pegang di tiang Arash. Maknanya sekitar Nabi tu para Nabi. So orang yang cinta pada Nabi, dia akan dibangkitkan dekat dengan Nabi. Dekat ni boleh kita kata walaupun ramai orang, kita nampak Nabi. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak selawat kepada Nabi SAW. So kalau kita ni kurang selawat, radius kita jauh. Yang jenis selawat 1000 kali, duduk belakang. 10,000 kali sehari selawat pada Nabi, duduk depan sikit. Radius ni, Nabi duduk tengah contohnya. Yang selawat 100,000 kali, duduk dekat lagi. Tapi tak boleh sebelah Nabi lah, sebab sebelah Nabi tu semua Nabi dan Rasul. Dan para sahabat Nabi SAW. Sebab itu kita pernah dengar cerita, ketika mana pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu adalah ketika pada mahsyar. Di padang mahsyar, orang rasa panas seperti matahari itu sejengkal daripada kepala. Panas sangat. Tidak ada bayangan, tidak ada naungan, tidak ada bumbung, melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai bayangan Arash. Arash ada atas, bawah Arash tu dia ada bayangan. Jadi kata para ulama, mereka ni memang dah dibangkitkan di situ. Bukan pindah pergi dah. Ni ramai penuh orang. So mereka memang dah dibangkitkan di situ. Dia tak boleh bergerak untuk masuk, tak boleh. So kalau kita bangkit tu tengok
Panas ni, tak ada naungan arash. Tahulah kita duduk kat mana nanti. Ini kena risau. Tapi kalau kita bangkit tengok sebelah kita orang yang soleh, ulama dan sebagainya, nampak Nabi lagi, insya-Allah dapat naungan arash dan boleh masuk syurga, insya-Allah. Inilah di padang mahsyar. Sebab itu kita disuruh untuk banyak selawat. Di dalam satu hadis riwayat Ahmad disebutkan, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu maq'ada muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Sesiapa yang menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu maq'ada muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka wajib baginya untuk mendapat syafaatku. Ini selawat untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara untuk kita dapat syafaat. Antara kita baca doa selepas azan, baca doa selepas iqamah, dapat syafaat Nabi. Ziarah kubur Nabi, man zara qabri wajabat syafaati. Sesiapa yang ziarah kuburku, maka dia akan dapat syafaatku. Syafaat Nabi ni banyak. Sebab itu saya pernah sebut di satu tempat, satu kuliah, saya kata, kalaulah kita ni tak boleh masuk syurga kerana rahmat Allah. Rahmat Allah ni Allah Ta'ala kasih, siapa yang dia nak masuk syurga, tak kira masuk syurga. Kita pernah dengar seorang wanita yang memberi penzina, yang bagi minum air pada anjing, masuk syurga. Tak kira Allah Ta'ala bila dia rahmati hambanya, dia nak masuk syurga, dia masuk. Tapi kadang-kadang kalau kita ni terlepas daripada syafaat, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada satu channel lain. Channel bukan rahmat Allah, Allah tak bagi rahmat, tetapi dia boleh untuk dapat syurga, boleh masuk syurga, boleh ada kemungkinan untuk masuk syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada Nabi kata, syafaat aku untuk orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mana orang yang buat dosa besar pun ada untuk Nabi bagi syafaat. Kalau orang ni Allah Ta'ala tak pilih untuk rahmat, untuk terus masuk syurga, maka boleh jadi dapat syafaat Nabi. Tapi kalau rahmat Allah pun tak dapat, syafaat Nabi pun tak dapat, jauh sangatlah nak masuk syurga ni. Ini yang kita risau. Maka sebab itu, walaupun kita kerja sesibuk mana pun, kita buat urusan macam-macam pun, kita nak tempuh pergi kerja, balik kerja, tempuh jam dan sebagainya, biar kita banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat ni mengikat hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang banyak selawat, bila dia dengar nama Nabi, dia akan rasa nak menangis. Kerinduan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti melangkaui kecintaan kita kepada seluruh ahli keluarga kita. Anak kita, mak ayah kita, isteri kita, semua ni kena letak bawah. Yang atasnya adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang ni duduk pada masa lama sangat, tak tahan, ya duduk bawah naungan arasy, okeylah. Para Nabi dan Rasul diberi pakaian, okey, tak ada masalah. Kita yang duduk di luar ni, luar kawasan, macam orang nak masuk stadium ke, dah tutup, tak boleh, tak ada ruang dah, duduk dekat luar. Jadi bila duduk kat luar, tunggu, berlalu ratusan tahun, berpeluh. Ada yang keluar nanah telinga, mata, mulut, macam-macam. Dan ada yang tenggelam dengan peluhnya. Macam mana boleh tenggelam dengan peluh? Kerana banyaknya peluh yang keluar selama ratusan tahun. Tenggelam dengan peluh. Sehingga mereka buat pakatan, marilah kita cari Nabi kita.
Mari kita cari Nabi. Minta supaya Nabi doa pada Allah Ta'ala supaya percepatkan proses. Dia dah tak tahan. Sampai disebut dalam riwayat, orang-orang yang duduk pada mahsyar ni, dia tak tahan sangat. Dia kata, wahai Allah, masuk aku dalam neraka pun tak apalah ya Allah. Padang mahsyar tak tahan dah, minta masuk neraka. Tak tahan sangat. Maka mereka pakat cari Nabi. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh. Jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata tak boleh. Jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim pun kata tak boleh. Jumpa Nabi Musa, Isa, semua kata tak boleh. Last kali jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi Muhammad sujud di bawah arasy. Bila Nabi Muhammad sujud, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, minta aku bagi. Nak syafaat apa aku beri. Aku bagi apa kamu nak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta apa? Nabi kata, ummati, ummati. Nabi tak minta untuk diri dia. Nabi minta ummati, ummati. Umatku, umatku. Bila dijawab begitu, maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bawalah umat-umat kamu untuk masuk ke dalam syurga pintu paling kanan. Dia panggil syurga Aiman. Orang nama Aiman tu, kerana nama pintu syurga nama Aiman. Pintu syurga paling kanan untuk umat kamu masuk, iaitulah umat-umat yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa mizan. Bawa masuk. Kata Nabi dalam hadis tu, bila bawa masuk semua, tutup pintu tersebut, tak ada orang boleh masuk. Ada satu pintu syurga khusus untuk umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab, namanya pintu syurga Aiman. Bulan puasa nanti kita akan dengar satu lagi pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Yang anak sekarang nama Ryan tu. Nama Ryan tu sebenarnya nama Ar-Rayyan. Pintu syurga Ar-Rayyan itu khas untuk orang yang puasa. Masuk dalamnya semua orang yang puasa betul-betul lah. Masuk syurga dalam puasa, tutup dan tak boleh masuk orang lain. Ini dua pintu syurga khas ni. Umat lain mungkin boleh masuk pintu-pintu lain, tapi pintu syurga ni khas. Untuk orang yang puasa, pintu syurga Ar-Rayyan. Untuk orang yang masuk syurga tanpa hisab, namanya pintu syurga Aiman. Berapa orang boleh masuk ni? 70,000 orang. Tadi kita dah sebut ada seorang dah bagi nama Ukasyah. So 70,000 orang tolak seorang, jadi 69,999. Oh, kita harap insya-Allah lah kita masuk dalam 69,000 tu. Cuma bila kita buka buku sirah, kita baca ulama-ulama kata sahabat Nabi ada 124,000 sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi, yang berjuang dengan Nabi, beriman jumpa dengan Nabi, ada 124,000. Kota orang masuk syurga tanpa hisab 70,000. Takkan kita kata aku lagi mulia daripada para sahabat? Tak apa, aku masuk tu, masuk syurga tanpa hisab. Adalah sahabat lain yang tak masuk tu, tapi aku termasuk. Takkan begitu. 124,000 sahabat Nabi, laki perempuan, tua muda. 124,000. 70,000 sahaja kota orang masuk syurga tanpa hisab. Kita berdengar, tak masuk dah aku. Jadi sebab tak nak bagi rasa pasrah begitu, rupa-rupanya ada hadis lain. Nabi SAW kata 70,000 orang ni masuk syurga bersama dengan 3 hasayat. Hasayat ni dalam bahasa Arabnya menunjukkan bahawa satu, kalau kita ambil kacang ke, udang ke, ketam ke, keram ke, kita ambil dengan dua tapak tangan ambil. Tak timbang dah ni, ambil masuk dalam plastik. Dia satu bilangan yang unlimited, tak ada kuantiti. Kalau 70,000 tu kuantiti dia 70,000. Jadi 3 hasayat ini, satu
kelompok masuk syurga tak tahu bilangan berapa orang. Kelompok kedua masuk syurga tak tahu bilangannya berapa. Kelompok ketiga masuk syurga pun tak tahu berapa bilangannya. Jadi 3 hasayat tu maknanya 3 rombongan lain pula yang masuk syurga tanpa hisab. Dan kata Nabi SAW, mereka masuk syurga ni berpegangan tangan. Kita tengok sebelah kita ada jiran kita. Baru nak tarik tangan dia, teringat dia letak sampah dia depan pintu rumah kita, tak ambil tangan dia. Jangan buat musuh dengan orang. Jadi bila kita nak masuk syurga ni nak masuk syurga tanpa hisab ni, dia pegang tangan sebelah kanan, pegang tangan sebelah kiri, maka mereka pun masuk sama-sama. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, dia masuk dalam syurga, yang depan tak masuk dulu, melainkan dia masuk bersama yang belakang. Tak boleh fikir kita. Besarnya pintu syurga ni, dia orang pakat-pakat masuk sekali. Dibimbing oleh Nabi SAW. Sebab orang yang pertama masuk syurga adalah Nabi SAW. Pintu syurga tak boleh buka, melainkan Nabi pergi ketuk dulu. Jadi orang pertama langkah Nabi, barulah bawa lain orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi kembali pada cerita tadi, orang ni dia masuk syurga sekiranya dia dipimpin, dipaut tangannya, pakat-pakat masuk. Satu rombongan ni nak masuk dah ni. Kita ni duduk sana. Dengan siapa? Dengan iblis. Agak-agak kita sempat ke mari nak masuk sekali ni ada orang? Tak sempat. Iblis duk pegang tangan kita. Bukankah kamu sayang pada aku? Bukankah kamu dengar kata aku? Bukan kamu ikut semua aku yang suruh? Kenapa nak pergi sana? Duduk dengan aku. Al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap orang tu bersama dengan orang yang dia sayang. Kalau dia sayang sangat iblis, duk ikut je semua iblis suruh, tak ikut apa yang Nabi suruh, duduk dengan iblis. Duduk dengan iblis. Maka dia, orang lain masuk syurga tanpa hisab, dia duduk lekat dengan iblis. Bahaya. Maka masuklah syurga tanpa hisab. Berapa jumlah tak tahu. Jumlah asal kita kata batch awal 70,000 orang. Kemudian 3 rombongan, 3 kelompok yang tak tahu berapa orang. Dan mereka saling berpimpingan tangan, pakat-pakat masuk syurga. Sehingga mereka masuk sekaligus semua. Tak ada yang tertinggal belakang. Tapi bila dia orang masuk, pintu syurga dah tutup, takkan buka dah. Kita pun lepas tangan iblis, kita nak pergi, tak boleh, pintu syurga tutup dah. So yang tinggal tu, umat Nabi ada. Umat Nabi Muhammad pun ada, umat-umat lain pun ada. Yang tu kena menjalani proses hisab dan mizan. Tapi kita tengok Nabi SAW ni sayangnya pada kita. Dia masuk dah syurga, dia keluar balik. Masuk dah syurga, dia keluar balik untuk bagi syafaat kepada umat-umatnya. Sebab itu Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, di manakah aku nak cari kamu di akhirat nanti? Lepas kiamat nanti aku nak cari kat mana?" Maka Nabi kata ada 3 tempat kamu cari aku. Pertama dekat mizan, yang kedua di sirat, titian sirat. Yang ketiga adalah di telaga Haud, telaga Nabi SAW. Cari 3 tempat ni, kerana aku akan tunggu di 3 tempat. Ketika umatnya sedang timbang amalan, Nabi tunggu nak bagi syafaat kepada umat. Nabi tunggu seorang. Nabi tunggu. Dan Nabi tunggu di titian sirat. Kerana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada umat Nabi SAW, tidak ada yang boleh melalui titian sirat, melainkan umat Nabi habis dah semua lalu, barulah umat lain boleh lalu. Maka Nabi bawa umatnya pergi nak lalu titian sirat. Ada yang lalu seperti terbang, ada yang lalu seperti berlari, ada yang lalu dalam keadaan merangkak di titian sirat. Maka Nabi bagi syafaat kepada umat. Nabi doa
Nabi doa pada umat ni, ummati, ummati, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Nabi doa dalam hadis sebut, salim, 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 selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi doa pada umatnya di titiang sirat. Maka lalulah orang di titiang sirat. Siapa yang Allah takdirkan masuk neraka, dia jatuh. Dia jatuh tu kata ulama di bawah itu neraka, maka masuk neraka. Yang mana selamat barulah boleh pergi untuk masuk syurga. Maka lalu seorang-seorang. Ada yang merangkak dan jatuh. Ada yang merangkak dan lepas. Alhamdulillah. Tapi wallahu alam, kita tak tahu macam mana. Dia merangkak. Seseorang itu dia akan berjalan melalui titian sirat mengikut amalannya. Maka dia akan lalu satu. Ada yang berlari lepas, ada yang berlari jatuh, ada yang merangkak lepas, ada yang merangkak jatuh. Dia lalu dengan amalannya. Maka takdir Allah Ta'ala, ada orang berjalan, tiba-tiba ada satu hayungan datang, mencangkup badannya, menjatuhkan dia ke dalam api neraka. Ada satu besi yang bergantungan yang menangkap orang-orang yang akan masuk neraka. So sangat susah. Maka kita pun doa, ya Allah, bagilah kami lepas di titiang sirat. Kena selalu doa. Kemudian dah selamat semua, pergi ke minum. Minum apa dia? Telaga Haud. Nabi hidang satu-satu pada umat. Nabi bagi seorang demi seorang. Ada seorang umat Nabi datang nak minum air telaga Nabi. Maka malaikat pun sekat dia. Orang tanya, Nabi tanya, wahai, kenapa kamu sekat umat aku? Dia nak minum air aku. Maka dijawab kepada Nabi, wahai Rasulullah, kamu tak tahu setelah kewafatan kamu apa yang dia buat. Selepas kamu wafat dia buat apa kamu tak tahu. Maka dia tak layak minum air telaga kamu. Maka Nabi pun halau dia. Na'udzubillah min zalik. Kita jadi orang yang dihalau oleh Nabi SAW. Maka itulah kita tengok dalam kisah ini, paling mudah untuk kita dapat kemenangan, pelepasan adalah kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita sebelum ini selawat 10 kali, kita tambah 33 kali. Kalau kita dah selawat 33 kali, kita tambah 100 kali. Kalau dah selawat 1 kali, tambah sampai 1000 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.